Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan nikmat yang tidak terhingga banyaknya, maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberi kesempatan kepada kita dapat kita sama-sama solat subuh berjamaah. Kemudiannya kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini dapat kita beramal dengannya untuk kita bawa menuju Allah, kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kitab kita Baharul Mazi jilid yang ke-13. Ya, ini dalam bab apa? Babul Maja'a fi da'watil aqil akhihi bi zahril ghaib. Bab yang telah datang ia pada menyatakan doa seorang saudara bagi saudaranya di belakang mata. Tu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, yang cerita dekat kita bahwasanya doa seorang saudara bagi saudaranya di belakang mata. Tu kan yang kita selalulah, yang kita doa apa? Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat tu lah kan, dan beberapa banyak lagi doa. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah satu daripada tabiat orang mukmin itu suka ia akan saudaranya dalam berkebajikan dan aman dan senang sentosa dan cukup sejahtera dunia akhirat, dan cukup sehat sebagaimana engkau sukakan dirimu bersifat sekalian yang tersebut itu. Kan. Kata tuan kitab ni apa? Adalah tabiat orang mukmin. Kita ni lah kita. Kan. Kita selalu dan sering berdoa kepada siapa? Khususnya kita selalu doa kepada kedua ibu bapa. Whatever dia orang ada ataupun tidak, kita doa. Dan juga ke atas saudara-saudara kita yang jauh ataupun dekat, dan sahabat-sahabat kita. Kan? Kita minta apa? Moga-moga kita ni selalu dalam kebaikan. Kebaikan, aman dan senang sentosa, cukup sejahtera dunia dan akhirat. Sebagaimana engkau, kata tuan kitab ni, sebagaimana kita pun suka juga. Kan? Kita pun suka juga kalau orang doa kat kita, ya Tuhan, saya doakan Tuhan ni sihat lah, panjang umur kau, murah rezeki kau, tambah kecawangan, seronok lah kita. Kan? Tu contoh dia lah. Kan? Dan sekalian yang tersebut itu semuanya dalam genggaman Tuhan Azza wa Jalla. Siapa yang suka ia kurniakan, dapatlah ia. Tu Allah Subhanahu wa taala lah yang pemutus segala doa-doa itu, sama ada Allah nak makbul ataupun tidak. Tetapi selalunya doa di belakang ni, kan, di belakang saudara-saudara tu, bukan di depan ni doa. Itu lebih afdal dan aula. Kan, doa dengan orang tak nampak ni, itulah makna apa? Ikhlasnya. Kadang-kadang doa depan-depan ni kadang-kadang tak ikhlas. Mungkin kita takut ke, orang tu takut ke kat dia ni. Kan sebut macam-macam lah. Kan? Sampai ayam, lembu, kambing semua masuk pun ada juga. Kan? Tu. Ikhlas tak tu? Tak ikhlas lah, ikut skripnya kan. Tu. Jadi doa di belakang ni dah tentu ikhlas lah. Kita doa kat mak kita, tak ikhlas ke? Mau tak ikhlas? Ikhlas sungguh lah, ya Allah Akbar. Ibu kita doa kita dulu. Dalam kita duduk dalam kandungan ibu tu lagi, ibu dah doa dah. Ya Allah Tuhan, kejadikanlah anak yang dalam kandungan aku ini anak yang soleh ataupun solehah. Tu. Hari-hari ni ibu ni duduk kandung ni, Allahu Akbar. Tak pernah lah dia kata apa, ya Allah Tuanku ni,
Aku ni tak selesa lah mengandungkan ini kan, kau bagilah guguk dah. Tu dia sayang, ikhlas tu yang kata ikhlas tu. Tidak ada ikhlas melainkan ikhlas, semata-mata ikhlas tu doa dan harapan kedua-dua ibu bapa, itulah yang paling ikhlas. Kita sekarang kan, kita tengok zaman sekarang ni, zaman buli-buli ni kan. Tu kalau anak lelaki kena buli tak apa lagi, kita okey lagi. Kalau anak perempuan kita orang buli, oh marah kita. Kita seorang bapa ni cukup sensitif kalau orang buli anak perempuan kita ni kan. Anak lelaki tak apa lagi, kita boleh harap. Anak perempuan ni, oh geram kita kan. Tak usah cerita tok lebay lah. Kan, samalah macam berlaku baru ni lah kan, yang diviralkan begitu hebat sekali tu kan. Tu terpulanglah kepada masing-masing punya perception lah kan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita hati, nafsu, akal, ilham. Maka sini kita fikir tu. Dan sekalian yang tersebut itu semuanya dalam genggaman Tuhan Azza wa Jalla. Siapa yang suka ia kurniakan, dapatlah ia. Apakala suka engkau kesekalian yang tersebut itu, pintalah bagimu pada Tuhan, dan juga tolong pinta bagi saudara-saudaramu. Maka Tuhan itu memberi dan mustajabkan apa pinta hambanya itu. Tu mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa di belakang-belakang ni kan. Tu tapi doa-doa yang tak baik itu Allah pertimbangkanlah kan. Doa yang mustajabnya doa yang baik-baik. Kita minta, ya Allah ya Tuhanku, kau lembutkanlah hati saudara-saudaraku ni kan. Ya Allah ya Tuhanku, Tuhan yang bolak-balikkan hati manusia ni, kau bagilah manusia ni, khususnya orang-orang Islam ni kan, dia faham dan nampak apa yang batil itu batil, yang hak itu hak. Boleh kita minta kan. Tu banyak kelakuan orang Arab apabila berjumpa seorang dengan seorang mendoakan saudaranya yang di hadapannya itu dengan bermacam-macam kebajikan dan kebaikan. Samalah kita bila jumpa orang tua kan, orang tua ni kita kena hormat. Terus tak kira siapa. Tuan-tuan, satu hari Saidina Ali karamallahu wajhah, dia nak pergi solat subuh ni, solat subuh kan. Azan tu dah berkumandang lah. Dia pun keluar rumah, dia berjalan. Halfway through ada orang tua pula depan dia, tak potong dia tak potong tu kan. Dia tunggu, dia turut, lalu dia ikut orang tua tu sampai ke masjid tu. Azan lama dah habis tapi tak kamat-kamat lagi kan. Sampai masjid, elok sampai. Orang tua tu konon lain, rupanya orang tua tu orang Yahudi, dah tentu tak sembahyang lah. Sayyidina Ali masuk masjid. Sayyidina Ali tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tak solat subuh lagi ke? Belum lagi dia kata. Tuan, mujizat Allah nak cerita apa? Kehebatan orang beradab, orang sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni. Sebab apa jadi macam tu pagi tu? Rupanya dah azan, dah tunggu khamat belum lagi. Rupanya tunggu Sayyidina Ali ni kan. Rasulullah boleh tunggu tu sebab apa? Sebab hari tu khamat pun tak khamat lagi. Sebab apa? Hari tu Rasulullah kata, selepas solat subuh tu Sayyidina Ali pun tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa lepas subuh tu lambat sangat nak sembahyang subuh? Lepas azan tu tak khamat-khamat lagi. Rasulullah kata, pagi tu disebabkan ni kelakuan dan adab engkau ni, Allah arah malaikat pergi tutup cahaya matahari tu. Mana kata waktu syuruk tu lambat, tu pergi tutup dengan sayap dia. Tuan, Allahu Akbar, tu boleh jadi kan. Sebab apa? Adab akhlak tu penting. Manusia ni tuan-tuan, kalau dia berakhlak dan beradab, Masya Allah, aman dunia ni kan. Tu jadi sama lah macam kita dalam rumah kita tengok, Allahu Akbar, alhamdulillah lah anak-anak kita ni kita didik kan. Dia tengok kita ni pun satu mentor yang bagus. Tuan, anak-anak ni dulu kecil-kecil dia cerita dekat sekolah, cerita sama-sama dia, mak macam mana, pak ni macam mana kan, cerita pak aku ni orang kuat masjid lah apa semua tu naik kan. Tu sebab anak-anak berakhlak.
Jalan pun tunduk. Macam kita dululah. Jalan ya Allah tunduk. Ya. Kan? Balik kampung ni seronok balik kampung nak tengok nenek. Lah seronok juga. Bukan seronok apa? Seronok kata. Kita ajak ni pun dia pun kata, ikut tak ikut je lah. Tapi tak tengok muka nenek pun, tengok muka telefon tu. Tengok, bukan tengok nenek main face, tengok Facebook. Tu cerita sekarang. Kan? Tu yang kita kena pulas telinga tu. Kan? Tu jadi, tu cerita Sayyidina Ali tu. Kan? Bolehlah kita ambil iktibar. Mana kata apa hormat untuk. Kita pun kalau jumpa ulama-ulama orang baik-baik ni kata tuan, kan, tuan guru tolonglah doa untuk saya. Kan, contoh ada satu hadis macam mana ketika mana Saidina Umar ni nak pergi umrah. Kan? Tu. Hadis ni hadis yang gharib lah. Nak pergi umrah, dia bercerita dia beritahu dekat Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni minggu depan ni nak pergi umrah pergi Mekah. Kan? Apa hal dia nak cerita kan? Nak pergi ada yang kata adab sahabat dengan Rasulullah tu. Kan? Berpisah tiada. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, wahai Umar, sampai sana nanti hang tolong doa untuk kami ni. Kami ni, Rasulullah kata kami. Walhal Rasulullah ni doa yang makbul dah. Kan? Dia boleh kata, ya Umar, hang sampai Mekah ni hang tolong doa kepada sahabat-sahabat hang ni. Aku tak payahlah sebab aku Rasulullah. Dah Rasulullah tak pernah kata macam tu. Tu yang kata Rasulullah tu. Kan? Manusia yang paling beradab saya dan dunia ni dia manusia Rasulullah. Dia boleh saja at any time kata, okay, yang tolong doa ni kat aku tak payahlah, aku sebab doa aku mesti makbul kan. Dah. Kan? Macam kita sekarang kan ada viral. Atau lah Instagram ke apa ke, kan. Isteri saya lalu dia tengok. Ada satu perempuan lah. No. Dia hari-hari buat live ni daripada Madinah. Okey, muslimat, okey semua, saya pagi nak masuk raudah ni. Nak masuk raudah, saya akan doa lah kalau siapa berhajat, saya akan doa lah. Tapi masukkan duit. Rasulullah ajak macam tu lah. Kita ni tu kata Rasulullah SAW, akhir zaman nanti orang pergi umrah ni, orang pemiaga. Hang pergi sana, hang nak kirim duit pula, nak suruh dia tu doa. Makbul ke doa hang tu? Nabi Muhammad sendiri pun tuan-tuan, dia boleh pesan lagi kepada Saidina Umar. Dia kata, wahai Umar, hang sampai Mekah hang tolong doa untuk kami lah. Untuk kami ni. Mana masuk dia sekali ya. Kan? Tu doa untuk kebaikan. Dan Nabi juga tak rasa orang kata apa? Dia sharing. Kan kita cerita dulu US and Ibn Amir tu. Orang hebat. Rasulullah kata hampir jumpa dia ni, doa makbul. Padahal dia boleh kata, tak pergi jumpa dia, jumpa aku lah. Tu yang kata tak pernah besar diri tu. Kita tu manusia ni, kalau semuanya hebat, okey. Kalau semuanya orang kata apa, humble. Kita ni manusia ni kena jadi orang humble lah. Bukan hamba, humble. Humble ni orang kampung saya kata lah. Orang kata rendah diri kot. Tu kan? Rendah diri. Kita ni kena rendah diri tuan. Nak ke mana kita ni sebenarnya? Kita ni sebenarnya tak ada apa. Yang kita, ya Allahu Akbar, katanya cinta Nabi, selawat ni sampai naik orang marah ni. Ni punya selawat. Tu. Punya cinta Nabi konon. Tapi apa Nabi suruh tak buat pun. Nabi suruh menipu kan? Tu Nabi tak suruh menipu pun. Hampa pergi menipu juga. Tu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Baqarah, Allah kata apa? Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa ta'furu nabi ba'd. Hang ambil ayat yang kena kat hang ambil, yang tak kena hang tak ambil. Tu umat akhir zaman. Oh tuan-tuan. Kita cerita selalu dah kita cerita. Dajjal ni akan keluar tak lama lagi. Dajjal. Orang Kedah kata lama dah Dajjal ni. Dajjal ni dia tak boleh keluar macam tu lah. Dia ada lorong dia orang tolong buat. Lorong dia apa? Mestilah yang buat lorong ni orang tip penipu, tip pembohong, tip semua. Kan? Dulu kata satu, okey dah. Tambah dua, booster pula. Yang keempat pula, lama-lama penuh plaster sini. Setiap penyakit baru naik, satu. Setiap.
Dulu COVID-19, lepas tu apa kan, naik pula Omicron apa, cucuk lagi. Besok tak tahulah naik apa. Ikut kita ni pun. Kan? Kita ikut siapa sebenarnya? Kita kan ada Quran dan hadis. Kita sikit-sikit sudah. Tak kira kena gantung pula. Jadi orang-orang Arab ni tuan, orang Arab. Dia orang Arab ni. Orang-orang Arab ni, dia kalau accident je bergaduh dia, ya Allah, macam nak bunuh. Tapi dia dengar ada satu orang keluar, sallu alaihi, salam balik dia. Tu orang Arab. Walaupun dia kasak tu, dia kalau jumpa tu belaga hidung tu. Sebab hidung dia tinggi. Kita tak boleh hidung kepek. Kan? Belaga tak tahu yang mana satu belaga. Arab. Gaduh-bergaduh dia. Dia dengar sallu alaihi, berhenti tu. Salam balik. Kan? Kuah tu. Kita ada. Salam mu tengok muka masing-masing kan tu. Kita sebab orang Melayu. Kan? Siapa buh nama Melayu pun tak tahu. Maka yang demikian itu tabiat yang bagus dan terpuji pada syarak. Tetapi yang lebih-lebih terpuji ialah mendoakan saudaranya di belakang mata. Tu. Mana kata apa? Apakala berjumpa seorang dengan seorang, mendoakan saudaranya di hadapannya itu dengan bermacam-macam kebajikan. Tu doa di depan. Tetapi syarak kata apa? Syarak kata terpuji pada syarak. Tu orang yang mendoakan di belakang itu. Tidaklah sama martabatnya dengan doa di hadapan mata. Orang doa di belakang dengan di hadapan, lain martabatnya. Macam kita pergi Mekah buat umrah dengan haji dengan orang di Mekah dan di Madinah. Kan? Kita punya makam, kita punya martabat lain. Mujahadah kita tu, dengan simpan duitnya sekian lama, lepas tu naik kapal terbang pula 8 jam tu. Tak tahulah ada yang melugai kena air pocket gedebu muntah 3-4 kali lah. Sampai Jeddah pula biasalah, sampai pukul 3 pagi, pukul 6 pagi tak settle lagi. Ada 72 kaunter, 2 kaunter je dia buka. Duk tunggulah kita. Ni hati geramnya tu saya ceritalah. Tapi memandangkan nak pergi buat umrah, kita pun nak bagi sedap hati ni, Allah nak uji kot. Tunggu bila sampai pukul 7. Duk tengok geng dia turun-turun kapal terbang masuk, turun-turun kapal terbang masuk. Kan? Nasib tak baik lagi masuk masa tu, dia pun kata apa? Nak pergi semayang pula, solat. Pergi pula solat. Tunggu lagi satu kaunter. Jenuh kita. Jadi tuan-tuan nak masuk, tuan-tuan buat macam mana? Cari kerusi roda, tolak. Suruh duduk, tolak. Tu cepat. Boleh ke sampai 100 kursi roda? Tak ada pun. Adalah 3-4 tu. Kan? Kalau kita bawa orang tua, tolak cepat. Kan? Ujian tu. Nak bagi sedap hati ni, ya Allah, aku terima, aku redha lah dengan ujian. Masuk, kan? Cerita dia tu. Nak kena sabar. Banyak sabar kita ni kan. Sebab apa? Kita ni tak ada apa. Kita nak bergerak pun, Allah Ta'ala lah yang bagi, yang izinkan. Tu kita nak mai sini tuan-tuan, bukan sebab kita kuat pun. Kan? Ada orang kuat, berapa ramai orang kuat tak sampai pun lagi. Bila Allah pilih tuan-tuan. Tu yang kata apa? Allah ilhamkan. Tidak akan beriman seseorang itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dengan keizinan aku. Beriman tuan-tuan, beriman. Kan? Berapa banyak orang beriman? Allah yang izin. Untuk kita ni jadi orang baik, Allah yang izin. Untuk kita memikir yang baik-baik ni, Allah yang ilhamkan. Ni baik, Allah bagi. Tu makna kata bila Allah sayang kita tuan-tuan, Allah bagi kita ni buat benda baik je. Cakap pun cakap yang baik je. Kalau Allah tak suka tu, Allah biar. Nak buat apa, hang cakap lah. Nak buat apa, hang pasal lah. Hang carilah alasan yang hang boleh nak cari, hang carilah. Hang jumpa aku besok, hang sakit lah. Dunia hang lepas, Allah kata. Akhirat hang takkan lepas, tuan-tuan. Kan? Akhirat takkan lepas. Tu yang kita takut tu. Kan? Kita cukup takut lah tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah. Habis. Demikianlah tersebut dalam hadis sebagai yang tersebut oleh Abu Isa At-Tirmizi an Abdullah bin Umar.
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma da'watun asra'a ijabatan min da'watin ghaibin li ghaib. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada doa yang lebih lekas mustajabnya daripada doa orang yang ghaib, bagi yang ghaib. Mana doa orang yang doa di belakang saudara-saudara dia, itu doa yang makbul. Mendoakan saudara di belakang matanya itu lebih mustajab daripada mendoakan di hadapan itu. Apa sebab dia? Sebab apa tu? Sebab apa doa di belakang tu lebih mustajab daripada doa di hadapan mata tu? Tu face to face, bukan mustajab, makbul. Kata ulama adalah sebab mendoakan saudara di belakang matanya lebih segera makbulnya, kerana selalu mendoakan dengan yang demikian itu ada di dalam ikhlas hatinya. Tu doa sebab kita doa ikhlas, kan? Kita doa dalam kita tahiyat tu, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kan? Dan kita doa mak-mak, kepada ibu bapa, kepada saudara-saudara, kan? Kadang-kadang kita doa yasin, doa tahlil tu, kan? Ikhlas nama dia. Bersalahan mendoakan di hadapannya selalu kerana riak dan memandang kasih berhadapan jua, tetapi hanyalah rupa-rupa kasih jua. Maka jikalau sebenarnya engkau ikhlas kepada saudaramu, hendaklah banyak-banyak mendoakannya di belakang mata itu. Kan? Katanya apa? Maka kalau hendaklah banyak-banyak mendoakan di belakang mata, kan? Pintakan selamatnya dan anak isterinya, dan dimurahkan rezekinya, dan ditetapkan imannya di dalam taat, dan kira Tuhan tinggalkan dia di dalam senang sentosa, sehat afiat adanya. Tu minta keselamatan, kan? Tu habis dah bab tu, sambung lagi, kan? Nak berhenti pun awal lagi, sebab gelap lagi. Subuh ni dia terang baru berhenti. Dia selagi duduk gelap sambung lah, kan? Kok pagi ni kok ada malaikat pergi tutup matahari, kita tak tahulah. Okay. Bab yang seterusnya, babul maja'a fil afwi anil qadim. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan maaf daripada salah khadam. Tu kita lah zaman lah tak ada lah khadam ni, kan? Ataupun bibi lah, bibi tu ada lah, kan? Ataupun kita bos, kita ada anak-anak buah, pun sama jugalah. So hadis ni apply to that situation lah. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah khadam itu ada bermacam-macam kelakuannya. Ada yang rajin, ada yang pemalas. Anak buah biasa, kan? Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang nampak kita baru dia, kan? Biasalah tu, kan? Tu. Ataupun orang gaji kita pun ada juga yang cengelat pada, kalau ada orang gaji, ya, kan? Maka yang pemalas itu banyak makarnya dan bohongnya, dan pandai berdalih dan mendatangkan cakap penangkis salahnya. Tu. Kalau yang malas itu banyaklah dia punya helah dia tu, kan? Banyaklah hujah dia dan dalil dia. Maka sayugialah bagi penghulu kadam yang punya kadam yang demikian itu bersifat banyak ampun dan maaf. Tu Nabi kata apa? Kalau kita ada pekerja yang banyak tu, bersedialah untuk bersifat banyak ampun dan maaf. Kita tak boleh nak pin dia down, kan? Ataupun kita menyaserong, kerana yang demikian itu dipuji oleh syarak, seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abdullah bin Umar qala jaa rajulun illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kam akhfu anil qadim fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya di dalam negeri Madinah dan lainnya, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, kan? Katanya telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka katanya, ya Rasulullah, berapa kali sehari hamba ampun daripada kesalahan qadam itu? Kan? Satu hari ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Umar, dia kata ada seorang hamba ni, kan? Ada seorang tanya Rasulullah, berapa kali sehari kita nak maaf dan ampunkan
kesalahan kalau kita ada khadam ataupun tukang gaji kita lah. Bila didengar Nabi akan pertanyaan lelaki itu, demikian lalu diam ia dan tidak dijawab. Nabi diam je. Orang tanya dia berapa kali sehari kita nak ampun dan maafkan ni. Tu. Tuan, Nabi kalau pertanyaan yang mampu merapu ni, yang orang kata apa terang lagi bersuluh ni, Nabi tak jawab. Macam kita, orang tanya kadang-kadang kita pun boleh nak jawab. Benda, contoh macam ustaz lah ustaz. Ustaz ni orang tanya ada dua je. Satu memang dia tak betul ataupun dia nak test ustaz tu je. Dia kata Syekh aku nak test ustaz ni. Dia tahu dah nak jawab ni. Pun ada juga. Kan? Tu. Yang lagi satu dia terus kata ustaz, berhenti ustaz. Tu lagi kurang hasam. Kan? Tok guru tengah mengajar dia suruh berhenti. Allah, kalamnya macam tu yang habis cerita. Habis kalam. Kan? Tu. Jadi Rasulullah ni dia tanya, berapa kali sehari ni kita nak? Tu. Diam daripada menjawab soal orang itu harus ia apabila soalnya itu tiada bermakna dan harus dijawab akan diam. Diam tu bermakna kata Rasulullah, harus ia apabila soal itu tiada bermakna. Tak payah jawab. Sebagaimana diperbuat oleh Nabi kita seperti yang disebut dalam hadis pada 299, kata ulama sebab pun diam Rasulullah itu daripada menjawabnya kerana soalnya tiada bermakna, kerana maklum mengampun dan memaaf kesalahan orang itu terpuji pada akal dan syarak, maka buatlah memaafkan itu jikalau 1000 kali sehari sekalipun. Kata Nabi. Kita ni mesti ada kebiasaan sudi ampun dan maafkan kesalahan orang at any time, tak kira lah berapa kali sehari. Anak kita kan, macam mana kita nak latih anak kita? Macam mana kita latih cucu ni buat bila macam mana pun kita Tok Wan ni Allah sayang cucu lompat atas kepala ke, Tok Wan tengah tidur lompat atas perut Tok Wan ni sampai bunyi tak marah lagi cucu tu. Tu kan, mana kata maaf lah tu. Bagi Nabi Muhammad SAW ni sedia maklum dia lah. At any time, bila-bila pun dia akan maafkan orang. Tu yang kata Nabi. Contoh. Kan? Itu sebabnya kenapa nak masuk Islam ni dia tak cukup, tak memadai dengan satu kalimah saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan? Dia mesti disebut syahadatain, 2 kalimah syahadah. Mesti ada follow up by Muhammad Rasulullah. Sebab Allah nak menyata apa? Allah kata kalau hang sekadar asyhadu alla ilaha illallah, hang bila-bila pun hang takkan nak boleh. Hang kata hang menyaksikan aku, hang nak tengok aku kat mana? Aku ni bukan benda boleh hang fikir dengan akal, tak sampai. Kita nak kata apa? Bila kita kata wujud artinya ada, lawannya tiada. Sifat Allah itu sifat yang wajibnya ada, mustahilnya tiada. Mana kalau kita sebut ada tu makna kata mestilah ada, mestilah tiada mesti kena ada permulaan. Mesti daripada tiada baru ada. Kan? Kita ni ada. Dulu ada tak? Dulu tak ada. Tapi Allah, adanya Allah bukan maksud Allah dulu tiada. Allah ni ada bila-bila masa pun ada. Jadi kita jangan tafsirkan Allah ni ada, dulu tak ada kot. Ni permainan syaitan. Kan? Macam tu. Macam mana hang kata ada? Hang ni dulu tak ada kan? Dia belik situ. Hang dulu tak ada kan? Dulu hang tak ada, lepas tu ada. Kalau hang dah pun macam tu, dia kata Allah mesti ada macam tu. Bila ada pasal ada, kalimah ada, mesti ada tiada. Ada lawan dia tiada. Dia main kita macam tu, gagap kita. Kan? Jadi mesti ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah kata sebab apa? Pada diri Muhammad itulah hang akan kenal aku. Nabi ni sedia mengampun bila-bila pun. Aku macam tu ke? Aku macam tu. Hang buatlah salah, hang mainlah kat aku salah macam mana pun, hari-hari kan hang buat dosa. Hari ni hang minta ampun, besok hang buat lagi, besok hang minta ampun lagi, lusa hang buat lagi. Aku sedia memaafkan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Selagi mana hang tak syirik kepada aku. Itu sebab ada satu hadis Nabi
Nabi bersabda, ada 70,000 umat aku, selain daripada 10, selain daripada ahli Badar 313 orang, ada 70,000 umat aku akan masuk syurga ni tanpa hisap. 70,000. Hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Nabi cerita hadis ni di dalam ketika mana selepas solat. Nabi bagi tahu saja hadis tu 70,000, Nabi pun masuk bilik dia, rumah dia. Kan? Rumah Nabi dengan Masjid Nabawi tu kan dalam tu aja. Nabi dengar ni, sahabat-sahabat ni duk ngomel ni, 70,000 ni macam mana pula? Kan? Kita ni termasuk ke dalam 70,000 ataupun macam mana ke? Nabi keluar balik. Nabi tanya, apa duk riuh rendah sangat ni? Kan? Relax lah Nabi kata, 70,000. Ya Rasulullah, ni 70,000 ni kan, macam mana? Rasulullah kata, daripada sekarang, dululah. Zaman Rasulullah 1400 tahun dulu, hanya 70,000 orang. Oh, kita dengar tu pun gagap, aku ada ke? Kan? Tidak mustahil kita pun boleh masuk syurga tanpa hisap. Sebab nak masuk syurga ni tuan-tuan, Allah Ta'ala, rahmat Allah saja. Tapi nak dapat rahmat Allah tu, kita kena jadi orang baik lah. Macam tuan-tuan ni baik dah, tuan-tuan ni. Lah dulu tak kira dah. Tuan-tuan, Allah SWT ni, yang dulu Allah padam terus dah, erase. Macam dalam komputer tu, delete terus yang dulu lah. Kan? Allah kira apa? The moment kita angkat tangan, ya Allah, aku terimalah taubat aku ni, taubat nasuha apa semua. Tu bawa forward terus ya. Sampailah kita menghadap Allah. Yang belakang-belakang tu Allah tak kira dah. Tu Allah nak tengok yang penghabis tu. Itu sebab Nabi Muhammad SAW ajak kita doa apa? Allahumma htim lana bi husnul khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Tu Nabi ajak tu. Nabi pun doa tu tuan-tuan. Nabi nak cerita apa? Doa ni sebenarnya bukan untuk aku, untuk hamba. Tu aku ajak hamba. Kan? Kita pula malas nak doa, ya Allahu Akbar. Tuan, kita ni punya sibuk, minta maaf nak cakap. Kan? Kita ni punya sibuk setengah tu. Imam bagi salam, kita pun bagi salam, lompat terus, cabut terus. Tuan-tuan, Nabi bagi kita bukan harapan, tuan-tuan. Bagi kita satu kenyataan, satu orang kata apa? Satu peluang yang keemasan. Sibuk macam mana pun, lepas salam istighfar sikit 3 kali, baca suratul ayatul kursi tu baca. Kan? Sekurang-kurangnya lah. Dapatlah Nabi kata apa dalam hadis, siapa yang baca ayatul kursi sehari 5 kali, makna selepas solat itu dia baca sekali, mana 5 kali lah. Peluang dia masuk syurga tu is very great. Kita nak harap dengan amalan kita, tuan-tuan, kita pun belum tentu okay? Yang mana satu amalan kita yang Allah terima, kita pun tak tahu. Ada siapa tahu amalan dia, siapa yang amalan yang mana Allah dah terima? Tak tahu. Kan? Jadi kita semua harap Allah SWT. Habis. Sebab pun diam Rasulullah SAW daripada menjawabnya kerana soalannya itu tiada bermakna. Kerana maklumlah mengampun dan maafkan kesalahan orang itu terpuji pada akal dan pada syarak. Orang yang jenis suka ampun dan suka maafkan orang ni, Nabi kata apa? Orang yang terpuji pada akal dan pada syarak tu. Kan? Tak kira lah anak ke, isteri ke, kawan-kawan tu. Anak kata maafkanlah ayah. Tu tak apa. Kita ni setahun sekali baru nak maaf. Nak ampun hari raya. Nasib baik ada hari raya, 2 kali raya. Kan? Habis. Maka buatlah maafkan itu jika 1000 kali sekalipun. Summa qala ya Rasulullah kam a'fu anil qadim faqala kulla yawma sab'in namaratan. Kemudian berkata lagi, ya Rasulullah, berapa kali sehari hamba mengampun daripada kesalahan? Maka sabdanya, tiap-tiap hari 70 kali. Tiap-tiap hari. Itu kepada kita, kita istighfar. Nabi istighfar sehari 70 kali. Nabi Muhammad SAW 70 kali. Kita takkan nak 70 lagi kot. Mesti mau lebih. Tapi tuan-tuan, saya cukup yakin lah, kurang-kurang pun 1000. Kan?
Amalan apa yang lebih baik sebelum masuk waktu subuh? Istighfar. Baca Quran. Tu. Habis. Sebab pun dijawab Nabi yang demikian itu kerana ditanya orang itu juga, tidak ia menjawab, mau diam melainkan dengan jawab. Dan kerana itu dijawab oleh Nabi demikian, tapi jawabnya bukanlah menunjukkan boleh maaf kadar 70 kali saja, bahkan menunjukkan atas buat maaf banyak-banyak jikalau 1000 sekalipun. Kerana banyak maaf itu lebih elok. Tu. Memukul dan memaki kadam itu kena hisap di negeri akhirat. Pukul orang gaji ni ataupun pukul anak buah kan. Tu. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah datang satu lelaki lalu duduk ia di hadapan Rasulullah SAW. Bila sudah duduk ia lalu bertanya ia kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, sungguhnya ada bagi hamba beberapa sahaya. Selalu mereka itu buat bohong pada hamba dan khianat kepada hamba dan derhaka mereka itu pada hamba. Maka hamba permaki mereka itu seperti hamba katakan, anak tak, anak, dia kata apa, anak ngasi, anak haram jadah, dia kata, bangsa jahat dan sebagainya. Dan hamba pukul mereka itu. Bagaimana hamba dengan mereka itu di sisi Allah? Lelaki itu kata, saya ada hamba sahaya. Saya pukul. Sebab apa? Dia selalu tipu. Tipu bohong. Jadi hamba bukan kata maki dia. Maki sumbah seranah. Maki sumbah seranah ni kita tengok macam-macam lah. Kalau Johor lain, Melaka lain, Penang lain pula. Dia bukan maki. Dia punya welcome. Tu. Lama Melaka saya cerita lah. Dia masuk macam-macam. Dia punya garam, rempah, rampai semua. Sama lah macam Penang sama. Makali hamput, Allahu Akbar tu. Yang Melaka lah khabar kau ke mana pergi selamat. Tu. Kelantan tak tahulah macam-macam lah. Tu yang kata apa? Budaya tu. Tak, bukan dia marah pun, seronok. Kan. Jadi dia pun tanya Nabi. Apakala didengar Nabi akan pertanyaan lelaki itu, ia pun menjawab, maka bersabda Rasulullah SAW, apabila adalah pada hari kiamat dikira Allah barang yang dikhianatkan oleh mereka itu akan dikau. Dia tanya tadi, aku ni, kedudukan aku ni di mana ni depan Allah ni nanti? Aku duk maki, duk hamun apa semua ni. Hamba cahaya aku. Kata sabda Nabi Muhammad SAW, apabila adalah pada hari kiamat dikira Allah barang yang dikhianat oleh mereka itu akan dikau. Apa yang mereka bohong, mereka khianat hang tu, Allah kira. Dan dikira Allah akan dera kamu ke atas mereka itu, atas kadar dosa mereka itu dengan secukup-cukupnya. Setimpal tak dengan hang dera tu dengan kesalahan mereka tu. Tu tuan-tuan yang kata Allah Ta'ala ni. Takkan Allah tak tahu ada orang petikai tu? Kenapa kena ada mizan, kena ada perimpunan, kena... Kan Allah tahu semua dah. Allah dah tahu dah orang mana yang nak patut ke masuk syurga, mana patut masuk neraka, orang yang mana patut lintas titian macam ni. Tu ada. Dia tak puas hati tu. Kan? Allah nak cerita apa? Keadilan Allah tu. Sebab Allah tahu, Allah buat dunia ni, Allah tahu tuan-tuan. Allah buat manusia ni tuan-tuan. Allah tahu manusia ni yang mentadbir alam ni. Tu sebabnya Quran yang Allah bagi dekat manusia ni pernah di-offer kepada gunung ni, gunung jibal. Meletup gunung ni, tak mau. Sebab apa? Amanah dan tanggungjawab tu. Tapi manusia yang kerdil ni terima tu. Allah tahu dah, walaupun ada SOP tu semua. Al-Quran ni SOP kan. Walaupun macam tu, dengan ada Al-Quran, dengan aku bagi hang akal pun, manusia boleh jahat lagi. Dah tengok hari-hari ada orang mati apa semua tu, jahat lagi. Tu yang kata manusia punya degilnya, punya bebalnya manusia ni. Kan? Tu sebab malaikat pun tak mau. Manusia saja terima. Kan? Maka dan dikira Allah Ta'ala akan dera kamu ke atas mereka itu, atas kadar dosa mereka itu dengan secukup-cukup. Tiada apa atas engkau dan tiada apa-apa bagi engkau. Maka jika ada seksa kamu itu lebih daripada dosa mereka,
nescaya dipotong bagi mereka itu daripada engkau baki deramu itu. Tu. Kalau katanya tiada apa atas engkau dan tiada apa-apa bagi engkau, maka jika ada seksa kamu itu lebih daripada dosa mereka, nescaya dipotong bagi mereka itu daripada engkau baki deramu tu. Bila didengar oleh lelaki itu akan sabda Nabi yang demikian itu, ia pun lalu bangkit, duduk jauh dan tampil, ia menampar tangan dan menangis. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak engkau baca firman Allah Taala. Nabi kata, sebab apa? Nabi kata kalau hang seksa depa tu melebihi daripada kejahatan yang depa buat tu, hang pula pikul dosa depa pula. Tu dia tuan. Tu yang kata Islam ni, dia nak suruh manusia ni harmoni saja. Tu sebab ayat Quran Allah kata apa? Li ta'arafu tu. Kan? Jadi bila Nabi kata apa? Nabi kata dosa depa tu boleh kat hang balik. Allahu akbar. Kan? Maka lelaki itu pun apa? Bangun, terus bangun. Dia tampak tangan dia, kan? Terus menangis. Nabi kata dia, hang tak baca ke ayat Allah Taala, wa nada'ul mawazinal qis, dan kami hantarkan timbang-timbangan yang adil bagi hari kiamat, maka tiada kena zalim seorang akan sesuatu. Jika ada ia seberat biji sawi sekalipun, kami datangkan dengan dia, dan memadalah kami yang mengira. Tu Allah suruh malaikat kira sungguh-sungguh. Memang adil, tak ada apa. Kan? Hatta bukan manusia dengan manusia, hablum minan nas ni, tak. Manusia dengan haiwan, haiwan dengan manusia, haiwan dengan haiwan pun ada keadilan dia Allah bagi. Sebab dunia ni tak adil. Allah buat dunia ni memang takkan adil sampai bila-bila. Sebab Allah nak uji. Siapa yang ambil banyak, siapa ambil sikit. Tu. Siapa yang ambil reta ni macam nak menongkat langit tu. Macam tak mau mati tu. Semua dia nak pulun. Ini tangkap sini, tangkap sana. Sebab apa? Dunia ini kata Nabi Muhammad SAW adalah tempat ujian dan tempat ghurur, yang melalaikan. Seronok dunia ni hijau, dunia ni hijau. Pasti takkan puas dah. Ndak ni, ndak tu. Kan? Tu. Jadi yang adilnya bila di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang melakukan onak di dunia ni, besok jawab sendirilah. Kan? Dunia lepas, akhirat Allah kata tidak akan lepas. Aku bagi keadilan seadil-adilnya. Aku akan tanya betul ke dia ambil hang punya tu. Di dunia tak boleh. Sebab apa? You don't talk to me, talk to my lawyer. Dia ada duit, dia boleh hire lawyer. Hang cakap lawyer tu cakap berapa juta tak, aku boleh bagi. Janji aku mau menang kes. Itu sebab kata Nabi, hakim, 3 hakim, 2 masuk neraka, 1 saja masuk syurga. Kan? Peguam bela. Dah tahu dah benda tu salah. Sebab dia dia ambil untuk dia jadi peguam. Kenapa dia? Kan? Neraka ajak dah. Dah hantar benda tu, dia ni tak betul. Hang nak lawan juga bagi betul. Sebab dia ambil dia beli kena juga kan. Tu. Jadi Allahu Akbar tu. Kita tak habis tuan, tak habis. Masalah manusia ni tidak akan habis. Di dunia pun tak habis, sampai yang di akhir sekali masuk syurga besok baru habis. Selagi mana masuk neraka takkan habis. Hari-hari dia fikir ni bila nak keluar ni. Tu atas satu kesalahan kena tu dah berapa ribu tahun. Ada banyak kesalahan lagi. Tipu orang, zalim orang yang teruk sekali. Dan yang boleh zalim manusia ni, makhluk ni, Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala tak bagi kita warrant untuk nak seksa orang tak, nak zalim orang tak, nak tipu orang tak. Hatta orang yang paling dekat dengan kita tu, anak dan isteri kita. Walaupun ada certain lah yang tu boleh lah. Ni yang clear cut ni. Maka apabila didengar lelaki itu lalu berkata, ya Rasulullah, tiada hamba dapat bagi diri hamba dan diri mereka itu lebih baik daripada bercerai.
dengan mereka itu. Hamba naik saksi akan dikau sungguhnya mereka itu merdeka semuanya. Tak mau dia. Serik dah dia. Aku merdeka kalau dia hamba tu. Tu punya takut dia takut. Walhal hamba tu pada segi bahasanya bila ada hamba, hang kena patuh kepada tuan hang. Mana kata tuan dia tu boleh buat apa dia suka. Hamba bunyi pun. Dah. Tapi yang kata Allah Subhanahu Wa Taala ni, asal hamba tu pun manusia juga. Allah suruh bagi fair and square. Adil seadil-adilnya. Itu sebab adab ni tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita pandang, kita ambil remeh. Kita ada orang gaji. Well, orang gaji kita bayar dia. Islam ni, dia tak boleh ada kasta dalam tu. Orang gaji hampir makan kat dapur. Dah. Kena makan dengan kita sekali tu. Kan? Itu masalah dia segan ke dia malu, itu dia punya pasal. Tu, adab dari segi adab dan adab. Akhlak tuan rumah tu. Barulah dia boleh kerja, ikhlas. Kata tuan tak apalah, tuan pun baik dengan saya, isteri tuan baik. Tuan tak payah bayar gaji pun tak apa, saya seronok. Kan macam tu kaedah dia. Kan? Ni kita pun duk hanyam dia macam, kita duk kerah dia macam-macam. Siang, tuan tengok Cina. Kan? Pekerja-pekerja dia Indon. Pukul 5 pagi dah. Dah kerja pukul 5 pagi dah. Bangun dah. Bangun cuci kereta ya. Tak lagi siram bunga, gedebuk. Kan? Sebab ada jiran saya kat Anam, dia ambil bekas tukang gaji Cina, Indon lah. Dia cerita, oh pak, susah kerja dengan Cina ni. Seawal-awal kadang-kadang pukul 4.45 nak kejut dia pula. Dia squeeze ni, Cina ni dia squeeze ayam macam kain batik tu, kering tu, dia squeeze tu nak bagi keluar juga ayam. Dia punya kerah tenaga tu. Tak boleh tuan-tuan, kita tak boleh buat macam tu. Tuhan marah. Itu sebabnya kita senang nak masuk syurga tu. Tuan-tuan pun pernah baca hadis kan? Seorang pelacur, perempuan yang tak baik tu, bagi minum anjing. Dia cedok ayak tu dengan kasut tumit tinggi dia tu, bagi mati masuk syurga. Tu. Tu. Jadi kita kena buat baik. Allah suruh kita buat baik sesama manusia ni. Be humble lah. Tu. Jadi dia ni pun teruslah berpisah dia dengan hamba saya dia merdeka kan. Tak payah dia buat kerja sendiri, senang cerita. Jadi wallahu alam. Seperti mana yang dijanjikan, cerah kita berhenti, there you are. Okay. Maka sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi untuk kali ini. InsyaAllah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bis-sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, andai kata dan sekiranya ada saudara-saudara mara kami dan sahabat-sahabat kami yang sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kiranya ada yang berduka cita, kau gembirakanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.